Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, geng. Subscribe, like, comment dan share. Okey, kita baru-baru ni viral ada keluar satu amanat daripada Ustaz Hadi Awang. Keluar satu amanat yang amanat tu mula-mula yang macam disebarkan oleh pimpinan Parti PAS. Tahu-tahu selepas beberapa jam tu dia keluarkan pula kata kenyataan tu adalah palsu. Dia puak-puak pimpinan PAS ni dia orang tak dapat bandingkan antara PRN sama ada nak memilih pemerintah ataupun kita nak memilih agama. Faham tak? Buat pilihan raya untuk nak memilih parti pemerintah, bukan untuk memilih setiap agama. Oh, agama tu pilih agama ni, agama ni. Tidak. So, sangat-sangat bahaya golongan-golongan ini. Sangat-sangat berbahaya golongan Parti PAS. Amanat tiba-tiba dah jadi palsu. Mula-mula keluarkan dah jadi palsu. Pentaksub PAS ni dah sesat. Tidak dapat bandingkan politik dan agama. Dalam politik wajib ada agama. Dalam politik wajib ada agama. Mesti wajib kena ada agama. Tetapi apabila terlalu taksub dengan Parti PAS, akan berlaku apa yang dah berlaku hari ini. Kan? Dan malah agama lain pandang gelak ketawa kepada kita apa yang berlaku. Kan? Sedangkan kita sesama Islam macam berperang. Kan? Macam-macam. Kan? So, mari kita bersama dengan Iswardi Moni. Kita nantikan, kita tengok apa ulasan-ulasan daripada Iswardi Moni. Jom kita dengar sahabat kita punya penjelasan. Malam ini saya buat cerita berkenaan dengan satu kenyataan dikeluarkan oleh Haji Hadi Awang. Dikatakan dan telah di-share oleh Ustaz PAS. Tapi kemudian dia kata palsu pula. Okey, tapi tak apa, kita share. Ini kita nak tunjuk bahayanya golongan-golongan pentaksub agama ni, tuan-tuan. Dia bukan pentaksub agama tau, dia pentaksub PAS. Kita ni taksub agama tak ada masalah, tuan-tuan. Ni taksub PAS, tu isu dia. Ada seseorang bernama Abdul Muhajir telah share kenyataan daripada Ustaz Khalil Yahya sekali lagi, bahawa satu poster 3 amanat buat pejuang Islam. Jika memfitnah itu, kononnya katanya Hadi yang cakap ni, jika memfitnah itu boleh menumbangkan musuh Islam, maka fitnahlah. Jika memutuskan silaturahim itu boleh menumbangkan musuh Islam, maka putuslah. Jika membunuh itu boleh menumbangkan musuh Islam, maka bu'udlah. Aku terpaksa pause ni, nanti aku kena warning dengan TikTok. Dia kata. So kenyataan ni dia kata, kemudian adalah Abdul Muhajir ni kata, baru terima dalam WhatsApp grup Usrah kawasan tadi. Mohon Ustaz Khalil Yahya dapat sahkan amanat dari YB Tuan Guru Presiden ini. Kami para perjuang sedia menurut perintah kerana sesungguhnya kami adalah anak-anak panah Islam. Campakkanlah kami ke mana saja, kami tetap akan berjuang demi Islam. Maksudnya apa, tuan-tuan? Kalau benar amanat ini, dia orang nak laksanakan. Ui, bahaya ni, tuan-tuan. Sangat berbahaya. Kenyataan yang sangat berbahaya. Ustaz Khalil share, tapi kemudian dia delete. Kemudian dia kata draft. Lepas itu, tiba-tiba dandan jadi palsu. Dandan kenyataan itu jadi palsu. Oh, palsu pula. Kemudian dia kata, oh, itu draft saja. Admin yang salah. Ada kena hack. Dia kata kena hack. Dia kata page dia kena hack. Tapi yang saya risaukan kenyataan budak yang komen tadi tu. Ini saya bagi tahu. Pilihan raya ini memilih parti politik, bukan memilih agama. Saya ulang. Pilihan raya ini adalah memilih parti politik, bukan memilih agama. Tuan-tuan nak undi UMNO, tuan-tuan nak undi DAP, tuan-tuan nak undi MCA, tuan-tuan nak undi MIC, tuan-tuan nak undi PKR, tuan-tuan nak undi PAS, tuan-tuan nak undi parti GPS, JRS ke apa ke, tuan-tuan tetap Islam kalau tuan-tuan Islam. Kalau tuan-tuan undi DAP sekalipun, kalau tuan-tuan Islam, tuan-tuan tak jadi kafir kerana undi DAP. Masalahnya, tuan-tuan, ini yang dimainkan oleh PAS. Ini yang dimainkan oleh PAS selama ini. Kalau undi selain daripada parti kami, kamu adalah sesat. Sesat maksudnya apa? Sesat maksudnya kita kafir.
Tuan-tuan, semudah itu ke kalimat takfir ini bermain di mulut orang PAS? Semudah itu ke akidah kita ditentukan oleh dia? Tuan-tuan, kita memilih orang yang nak mentadbir negara. Bukan kita nak memilih agama. Pilihan raya ini menentukan pilihan untuk menentukan pemerintah 5 tahun akan datang. Bukan nak pilih agama. Bukan nak pilih agama. Tuan-tuan ingat pilihan raya ni pilih agama ke? Saya nak bawa seluang naik sekejap lagi ya. Jangan lari ya. Walaun jangan lari ya. Saya nak tanya. Adakah pilihan raya ini memilih agama atau memilih parti pemerintah? Saya nak bawa naik. Jangan lari ya. Siapa yang komen lagi? Aku nampak korang komen tu. Aku dah nampak dah. Yes, ada. Tuan-tuan, ni nak cerita kat Kelantan Nek Amah kata, dia buat apa? Dia buat PAS buat ni. Session bahas. Dia buat session bahas. Dia kata, apa masalah dengan session bahas ni? Sementara je tu. Sementara tu 10 tahun lepas tu lah. Sampai sekarang ni dah 10 tahun dah session bahas tu. Itu sementara. Sementara 10 tahun. Tak, kita ni, saya nak tanya tuan-tuan. Membina stesen bas tu tak ada kena-mengena dengan akidah. Siapa yang membina stesen bas tu? Acong ke? Sami Velu ke? Orang kata apa? Manivandan ke? Manivandan juga nama keluar. Aku dah fikir Manivandan je ni kan? Ataupun orang kata apa? Cincong ke? Abdullah ke? Kan? Syukri ke? Dia stesen bas. Apa kena-mengena dengan agama? Apa kena-mengena dengan akidah kita? Ini melibatkan pentadbiran. Sebab tu saya kata, pilihan raya ini menentukan parti politik, bukan menentukan agama kita. Jadi kalau tuan-tuan pergi mengundi, kalau orang kata, oh jangan undi PKR, sesat. Cakap kat dia, pilihan raya menentukan, apa orang kata, YB, menentukan parti yang memerintah, bukan menentukan agama. Siapa dia nak menentukan sesat? Tuan-tuan, ada satu hadis riwayat Bukhari. Kalau seorang Muslim menuduh seorang Muslim lain dengan tuduhan kafir, maka jatuh hukum itu salah satu di antara duanya. Kalau dia tak kafir, maka jatuh pada orang yang menuduh. Bawa hadis ni kat dia. Sesat kafir, sesat mainan. Kita ni pilih parti pemerintah, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita main bola, kita tengok pada agamanya ke kita tengok siapa yang terror main? Kan? Ronaldo tu, kalau kita boleh bawa masuk kelab Kelantan, kita bawa Ronaldo kelab Kelantan. Oh, tak boleh. Dia kafir. Tak boleh. Dia kafir, tak boleh masuk kelab Kelantan. Kelantan FC Kelantan FC sini. Tak boleh masuk Kelantan FC, dia kafir. Oh, kita kena ambil Mail ni. Mail ni Islam. Boleh masuk. Padahal training bola pun tak kerti nak kelecek. Sebab objektif nak pilih main bola tu bukannya objektif nak pilih agama. Objektifnya nak menang permainan. Sama juga pilihan raya, objektifnya nak memerintah, bukan nak pilih agama. Isunya bila orang PAS ni duduk main, pemerintahan ini adalah akidah, pemerintahan ini adalah akidah. Tak. Pemerintahan bukan akidah. Pemerintahan ni bukan akidah, tuan-tuan. Pemerintahan ni adalah hubungan di antara manusia dengan manusia. Iaitu kategori apa? Iaitu kategori muamalah, siasah, politik. Bukan akidah pun. Panjang kalau kita nak bahaskan benda ni. Baik. Yes, ada. Riwayat Bukhari. Beliau memetik. Yusuf bin Al-Zawawi mengeluarkan fatwa berkenaan tuduhan kafir mengkafir. Beliau memetik hadis Rasulullah. Barang siapa menuduh fasik atau kafir terhadap seorang lain, adalah dia sendiri akan menjadi fasik atau kafir jika tuduhan itu tidak benar. Maksudnya fasik kafir ni, tuan-tuan, bukannya main-main. Dia kena jelas secara fizikalnya, secara lafaznya, secara niatnya dia kafir. Baru itu pun bukan kita tentukan dia kafir, itu majlis agama. Kita boleh rujuk dia kepada majlis agama. Yang ni dia dah lafaz ni, dia kafir dah. So majlis agama kena tentukanlah. Masuk mahkamah dan sebagainya. Bukan kita. Malah saya kes seseorang tu lah, dia mengaku diri dia murtad kan. Yang tu mahkamah. Kita hanya boleh dengar, tapi kita kena rujuk dengan majlis agama Islam. Mahkamah tentukan, bukan kita. Ni tiba-tiba tak undi PAS ni boleh kafir. Macam tu korang tuduh
Kalau dia tak kafir tuan-tuan, yang menuduh tu kafir. Yang menuduh tu kafir. Baik. So akhirnya saya bawa cerita berkenaan dengan apa yang berlaku di dalam PAS sekarang ini. Okay. Pembahagian kerusi dah ada dengan Bersatu. Isu dia sekarang ni adalah Bersatu mula tidak puas hati kerana PAS dilihat terlalu dominan dalam menentukan kesemua calon dan kesemua menteri besar di dalam negeri yang mereka bertanding. Pembahagian, even kalau kita tengok baru-baru ni, apa orang kata, Selangor sendiri pun, Perikatan Nasional tak berani namakan menteri besar. Malah dia kata itu terpulang kepada Sultan. Padahal nak menamakan, bukan poster besar lah, poster boy itu bukan satu benda yang salah pun. Nak menamakan poster boy itu bukan satu kesalahan pun. It is something yang dah biasa dah kalau nak menamakan poster boy, betul tak? Kan? Tapi kenapa mereka takut? Isunya bukan takut. Di Selangor tu sendiri, Perikatan Nasional ada 5 calon menteri besar, tuan-tuan. Di Kelantan ni sendiri ada 4 calon menteri besar, tuan-tuan. Di Terengganu tak ada cerita lah. Yang mana geng PASnya, PAS yang belah ulama, belah ustaz-ustaznya, yang PAS belah profesionalnya duk bergaduh sama sendiri sekarang ni. Yang mana pro Haji Hadinya, yang mana anti Haji Hadinya duk bergaduh sama sendiri sekarang ni. Nak menentukan calon tu satu hal. Nak pilih calon mereka, dia nak calon dia orang, satu hal. Jadi di Terengganu dan juga di Kedah, peluang itu ada kalau UMNO pandai memain peranan untuk nak take advantage dengan perkelahian yang ada di kalangan pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional ini. Itu kena ada. Dan di peringkat agak umbi, menurut maklumat yang kita dapat, kita dapati bahawa ada di kalangan pengikut PAS, dia orang tak nak tolong pun Bersatu. Terutama negeri di mana Bersatu bertanding. Mereka tak puas hati Bersatu bertanding di negeri tersebut, terutama di Kelantan. Jadi mereka nak mengalihkan sokongan untuk nak sokong mana-mana negeri lain, tapi Bersatu dia orang tak nak bertanding. Dia kata apa? Kalau Bersatu nak bertanding, orang dia lah yang kena tolong dia. Kenapa orang PAS pula nak kena kerah? So perkelahian itu, dampak hebat perpecahan itu nampak di kalangan pimpinan mereka. Namun begitu, kita jangan, orang kata apa, jangan ambil selesa. Walaupun saya kata agak kurang peluang di Kelantan, tetapi bukan bermakna tak boleh berlaku. Bukan bermakna perkara itu tak boleh nak dilakukan. Boleh. Yang paling utama sebenarnya adalah usaha kita, effort kita, penerangan kita jangan berhenti. Dan saya nak bagi tahu pada orang Kelantan, malam ni saya jumpa dengan orang Kelantan, pimpinan-pimpinan di Kelantan. Saya kata sebenarnya yang kita nak jual produk kita apa? Kita buat SWOT analisis tadi, kita nampak kelemahan-kelemahan kita. Kita dah mengaku dah. So sekarang ni move on. Jangan kita duk menangis. Sampai bila nak menangis? Dah menangis dah. Cukup. Sekarang ni kita fikir macam mana kita nak keluar daripada perkara tersebut dan macam mana kita nak gunakan apa yang kita ada ni untuk bagi kelebihan kita berbanding dengan PAS. Kita kena sediakan bahawa kita adalah pilihan terbaik berbanding dengan PAS dan kita boleh mentadbir negara ini lebih baik berbanding dengan PAS, negeri ini berbanding dengan PAS kerana pertama PMX daripada parti kita, kedua daripada gabungan kita, dan insya-Allah dengan gabungan yang baik, dengan hubungan yang baik bersama dengan federal, Kelantan, Terengganu, Kedah, kita boleh bantu keluar daripada kepompong kemiskinan, daripada kemunduran yang melanda. Satu lagi tuan-tuan, kita kena faham juga, reformasi yang PMX bawa ni, orang kata tak nampak. Dia tak nampak sebab dia tak pernah pun berjuang dengan reformasi. Yang kata tak nampak tu sebab dia sendiri tak berjuang dengan reformasi. Kami nampak, kami tahu, dan kami faham bahawa reformasi bukan revolusi. Hari ini kita serang, esok tumbang negara, kita ambil alih, revolusi. Itu bukan. Reformasi adalah proses. Dia adalah satu proses yang mengambil masa. Dan kita kena percaya, kita kena utuh, kita kena kukuh dalam proses itu, dan kita kena trust the process, percaya kepada proses itu. Dan kita akan dapat hasilnya kalau kita terus percaya pada orang yang jujur, ikhlas, yang nak bawa. Saya nak cerita tuan-tuan, Anwar Ibrahim tu apa yang tak ditawarkan? Puluhan juta mungkin dah ditawarkan kepada beliau, lari luar negara mungkin.
Tak, kau tak duduk penjara, kau pergi luar negara, aku bayar puluh juta, jangan buat politik. Mungkin dah pernah ditawarkan kepada beliau. Tapi dia setia dan istiqamah dalam perjuangan. So itu bila orang tanya saya, so Adi, macam mana kau kena gantung pun kau boleh setia dalam perjuangan, kau tak lompat? Sebab saya kata apa, saya baru kena gantung, Anwar Ibrahim 11 tahun dalam penjara. Apa je lah yang saya hadapi tu, sikit punya hal lah. Sikit punya hal pun mau nak kecoh kan? Hayya, apalah. Okey geng, kita dah dengar dah penjelasan daripada Iswadi Moni. Alhamdulillah. So, harapan kita semoga rakyat Malaysia dapat berfikir dan juga dapat menilai pimpinan-pimpinan politik yang mana yang semata-mata nak memperjuangkan untuk nak dapat kedudukan, dan kita boleh bezakan yang mana berjuang untuk membantu negara, membantu negeri, untuk membebaskan, untuk keluar daripada kemiskinan. Dan jom pakat-pakat untuk 3 negeri PAS perintah, Kelantan, Terengganu dan juga Kedah, jom kita kalih bagi sama dengan kerajaan pusat. Baru senang. Baru sangat-sangat senang. Okey? Kita jumpa lagi untuk video yang akan datang. Terima kasih banyak. Tolong subscribe, like, komen dan share. Takkan maaf, Pak An, Tok Hang. Assalamualaikum.